وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak masuk perbincangan kitab Mishkat ini, dan malam ini kita nak baca muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab. Dia muqaddimah ni dia ada dua. Dia panggil muqaddimah ilmu dengan muqaddimah kitab. Jadi muqaddimah ilmu tu kita telah sebut dah di awal perbincangan berkaitan dengan sistem pengajian hadis, kepentingan pengajian hadis dan sebagainya kita telah sebut. Itu kita sebut sebagai muqaddimah ilmu. Jadi pada malam ni kita nak masuk terus kepada kitab Mishkat ni, iaitu muqaddimah kitab ini. Muqaddimah kitab ni. Jadi sebaik-baiknya kalau ada kitab tu molek, tapi tak apalah, selepas ni insya-Allah kita akan buat dalam bentuk ada slide lah, mana hadirat boleh ada panduan. Selain daripada dengar tu boleh tengok teks. Cuma malam ni saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجة كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji kembali kepada Allah jua. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami memujinya dan kami memohon pertolongan serta keampunannya. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan daripada perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Sesiapa yang diberi hidayat oleh Allah, maka tiada siapa pun dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkannya, tiada siapa pula dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dengan sebuah kesaksian yang menyebabkan seseorang manusia selamat dan darjatnya terjamin meningkat dunia dan akhirat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia di zaman atau di ketika kesan-kesan jalan keimanan qad afat atharuha sudah hampir pupus, wa khabat anwaruha
dan cahaya-cahayanya hampir terpadam. Wa wahanat arkanuha, dan tonggak-tonggak keimanan atau tonggak-tonggak tauhid hampir runtuh. Wa juhila makanuha, dan kedudukan keimanan pula tidak lagi diketahui oleh umat manusia. Fasyayyada salawatullahi alaihi wa salamuhu min ma'alimiha ma'afa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan kembali kesan-kesan jalan keimanan yang hampir terhapus itu. Wa syafa minal alil fi ta'bid kalimat tauhid, dalam mendokong ajaran tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yid, menguatkan kembali orang-orang sakit yang hampir terjerumus ke dalam gaung kebinasaan. Wa awdaha sabilal hidayah, dan Nabi menjelaskan, memberi keterangan jalan petunjuk liman arada an yaslukaha, kepada orang yang ingin menempuhnya. Wa azhara kunuzas sa'adah liman qasada an yamlikaha, di samping mendedahkan khazanah kebahagiaan yang hakiki kepada orang-orang yang ingin mendapatkannya. Jadi muqaddimah ini, muqaddimah muallif ini, muqaddimah penyusun kitab ni, Syekh Tibrizi ini, Syekh Tibrizi ini muqaddimah Khatib Tibrizi, penyusun kitab Mishkat ini. Dalam muqaddimah ni kita akan fahamlah Mishkat ni berasal daripada kitab apa asalnya, dan bagaimana dia punya bentuk susunan asal. Misbah tu, kitab Misbah itu, dan bagaimana berlaku perubahan bila Syekh Khatib Tibrizi ini susun kitab ni Mishkat ini. Jadi dalam mukaddimah ni kita boleh faham lah. Sebab tu saya tidak sebut biodata dia secara direct. InsyaAllah kita akan sentuh dalam mukaddimah ini. Jadi seperti biasa, muallif, yakni penyusun kitab Mishkat ini, nama dia sebenarnya lah, kalau kita tengok dalam syarah-syarah kitab Mishkat ini, sebab saya ni saya guna kitab Mir'at, Mir'at. Jadi penulis yakni Syekh Waliyuddin. Waliyuddin ini gelaran yang diberi kepada dia, Syekh Waliyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Khatib Al-Umari At-Tibrizi radhiyallahu anhu. Beliau memulakan kitab ini sebagai pembuka bicara dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula start dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya disusuli pula dengan Alhamdulillah, yakni kata-kata pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam konteks ini, penyusun kitab ini, Syekh Tibrizi ini dalam perkara ini, dalam konteks memulakan bismillah disusuli dengan alhamdulillah ini, sebenarnya beliau telah mengikut gaya persembahan kitab suci Al-Quranul Karim, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhiril ayah, sampai akhir surah Al-Fatihah itu. Jadi ini merupakan amalan yang menjadi tradisi penulis-penulis kitab di kalangan salafus salih kita dulu. Ulama-ulama kita, dia mula sesuatu itu dengan bismillah dan puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini kalau kita belajar kitab turas, kitab-kitab lama, inilah gaya penulisan mereka. Mereka mulakan dengan bismillah, kemudian susuli dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perkara ini kerana mengikut sunnah, selain daripada mengikut gaya persembahan Al-Quran, maka ulama-ulama kita, penulis-penulis dan penyusun kitab di kalangan salafus salih kita dulu, sebenarnya dia ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kullu mar'in dhi balim lam yubda bi bismillah faqta, misalnya setiap perkara penting
perkara besar yang tidak disebut bismillah, dimulakan dengan bismillah, faqta, maka tiada berkat. Maka faqta tu makna tidak ada berkat. Jadi sesuatu yang kita nak buat tu kena bismillah lah. Khususnya perkara besar. Kalau perkara kecil tu tak apa. Misalnya kita nak pergi bank, tak payahlah baca bismillah. Tapi kalau nak baca juga tak ada apa-apa. Ni benar-benar besar. Menulis kitab ni kira-kiranya benar besar lah. Menulis kitab ni dua perkara. Sama ada orang akan faham kita ni alim, kita ni hebat, atau orang akan tahu juga kelemahan kita. Dua perkara lah menulis kitab ni. Daripada menulis kitab lah kita boleh tahu seorang ni, pandangan dia, pemikiran dia macam mana, tahap ilmu dia setinggi mana. Dan kadang-kadang dengan kitab yang ditinggal oleh penulis, kita boleh tahu juga tahap dia rendah ataupun tinggi. Seperti kita boleh tahu juga akidah seseorang dia ni kufur setara mana, teruk setara mana, pemahaman dia daripada kitab jugalah. Sebab tu kitab ni penting sebenarnya. Jadi manusia ni susah. Salah satu ajaran tu, kalau dia ada kitab tu susah lah dia nak lari daripada kenyataan itu. Jadi perkara ini menjadi perkara yang kita kata sebagai benda yang fenomenal lah. Jadi bila sebut alhamdulillah, ni saya berdasarkan kepada nilai pada syarah kitab ni. Jadi kenapa mana ulama kita selepas baca bismillah tu sebut pula alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menurut para ulama, puji ni ini sebagai maklumat lah. Kita puji Allah, itu satu ibadat. Kita puji manusia, ibadat juga. Puji dengan maksud nak beri semangat kepada dia, bukan puji dengan maksud nak merendahkan dia, bukan puji dengan maksud nak sindir dia. Bila dia buat baik, kita puji sebagai penghargaan. Itu ibadat juga. Baik, walau bagaimanapun dalam konteks hamd, dalam konteks puji ini, para ulama telah membahagikan kepada 4 bahagian. Bagi pada 4 bahagian. Yang pertama, puji Allah kepada Allah. Yang pertama kita panggil puji Allah kepada Allah. Yang kedua, puji Allah yang ditujukan kepada hamba-Nya. Yang ketiga, puji hamba yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, puji hamba sesama hamba. Itu 4 bentuk pujian. Yang pertama, Allah puji diri dia sendiri. Ini banyak dalam Quran. Ini banyak dalam Quran. Allah dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi menunjukkan bahawa Allah tujukan pujian itu kepada diri dia sendiri. Jadi hak ni ulama kata Allah boleh buat begitu sebab dia layak dengan pujian. Kita tak boleh, kita nak puji diri kita sendiri, itu tidak diizinkan oleh syarak. Tak boleh. Bahkan Islam, agama kita larang kita puji diri kita sendiri. Dia takut jadi nayal lah. Takut jadi terapung. Takut kita jadi lagu lain. Dia boleh timbul fitnah besar hadirat. Kalau seorang itu puji dia sendiri, dia boleh jadi masalah. Dia tidak jadi kebaikan. Tapi Allah puji dia sendiri, itu layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia layak. Jadi ulama kata sebab apa kita tidak boleh puji diri kita sendiri? Kerana kita tidak layak. Sebab kalau diizinkan kita puji diri kita sendiri, macam-macam penyakit akan timbul pada kita. Penyakit rohani dia panggil. Penyakit rohani. Tak boleh. Boleh jadi dia akan sangka orang lain kurang, macam-macam. Bila puji diri sendiri, dia berasa dia lebih daripada orang lain. Itu penyakit-penyakit yang akan lahir dalam diri kita bila kita puji diri kita sendiri. Jadi kena ingat. Kalau Allah puji hamba dia, itu tak apa. Itu perkara biasa. Seperti mana Allah puji sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah puji orang-orang beriman. Allah puji orang yang bersedekah. Allah puji orang yang berjuang fi sabilillah. Secara umum itu banyak dalam Quran ada sebut. Demikian juga puji hamba kepada Allah. Ini syariat. Ini syariat. Ini mesti. Orang Islam dia wajib kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Fatihah disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Lam lil milk, milik Allah. Alhamdulillah tu lam tu mana lil milk, mana puji ni sebenarnya semuanya hakikatnya milik Allah.
Bahkan kita sudah sebut dah sebelum ni, bila kita nak puji manusia pun, kita kena puji Allah dulu. Dalam hadis sebut, misalnya kita nak puji seseorang tu baik, berbudi kepada kita, kita kata alhamdulillah, terima kasih banyak dah, nah, kerana sudi bantu saya. Alhamdulillah dulu. Sebab apa? Sebab hakikatnya orang itu boleh simpati kepada kita sehingga sanggup bantu kita dengan wang ringgit dia, sebenarnya kerana Allah buka pintu hati dia untuk tolong kita. Kalau Allah tidak buka pintu hati dia untuk tolong kita, dia langsung tidak ada rasa kesian kepada kita, tidak ada rasa kasihan belas kepada kita. Maka pada waktu itu kita tidak ada nikmat tu. Itu nikmat besar tu orang kesian kita tu. Jadi hakikatnya pujian itu kita kembalikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita puji manusia. Hak kita puji Allah tu puji hakiki, puji manusia ni puji secara majazi. Kita puji manusia ni, puji itu sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah. Cuma puji itu atas dasar orang panggil akhlak, atas dasar akhlak, atas dasar kita ni terdidik dengan budaya yang sopan, kita pujilah manusia. Walaupun hakikat dari segi akidah kitanya Allah sebenarnya yang mendetikkan dalam hati dia untuk bantu kita. Sebab itulah, jadi kebaikan sebelum kita puji orang, sebelum kita rasa berterima kasih pada orang, bila kita puji Allah dulu, ulama sebut hikmat dianya apa? Kita tidak berlebih-lebih puji orang, dia tak jadi lebih. Kalau kita kata alhamdulillah dulu. Yang kedua, bila kita nak puji orang, kita kata alhamdulillah dengan penuh sedar. Kita tidak, walaupun kita puji orang, kita tidak akan jadi hamba abdi kepada dia. Dia tidak boleh nak memperlembukan kita lah. Dia tidak boleh nak memperkudakan kita. Sebab apa? Sebab kita puji dia tu puji berlapis. Puji Allah, puji secara mutlak, secara majazi. Kita kata puji manusia. Itu kebaikan dia. Jadi kalau kita nak puji orang, kena ingat kepada Allah dulu. Alhamdulillah, tergerak hati dia nak tolong saya. Jadi kita terima, kita boleh pahala banyak situ, boleh pahala pula. Itu cara Nabi ajar. Jadi pada hakikatnya segala bentuk pujian yang tersebut itu sebenarnya hakikatnya dia kembali pada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh lah, mana apabila seseorang memuji orang yang buat baik pada dia, dia secara tidak langsung sebenarnya memuji Allah. Sebenarnya hakikatnya, kalau sedar lah, kalau kita faham boleh. Seperti yang saya sebut tadi lah. Kemudian penulis selepas dia puji Allah, selepas bismillah, selepas dia sebut basmalah, dia puji Allah, dia pun sebut pula wa nasta'inu, segala pujian bagi Allah, nahmaduhu, kita puji Allah dengan setinggi-tingginya. Kemudian wa nasta'inu, dia sebut pula isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Selain pada kita puji Allah, kita mohon pertolongan serta keampunan. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa maksud tu? Jadi ini kita akan cuba bincanglah. Jadi penulis kitab ini, Syekh At-Tabrizi ni, dia memohon kepada Allah, dia memohon pertolongan kepada Allah apabila memujinya. Sebenarnya hak ni sebagai cara kita ikut hadis Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita puji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon keampunan kepada Allah. Ini cara yang Nabi ajar. Sebab apa hadirat? Bila kita kata alhamdulillah, puji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermakna kita tidak diuji oleh Allah. Kita tetap akan diuji oleh Allah. Kita berzikir setahu mana tetap kita berhadapan dengan ujian Allah. Jadi dalam tempoh kita nak, sebab hakikatnya mengikut ulama, hakikat bila kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita bukan mulut saja. Hakikat puji ni bukan keluar pada lidah kita alhamdulillah. Tidak itu sebenarnya. Dia mesti kita gerakkan seluruh hidup kita ni biar bersifat alhamdulillah. Jadi dalam apa maknanya? Bila kita puji Allah, maknanya kita memperakui Allah inilah Tuhan yang sebenar-benar yang layak dipuji. Maka dengan erti kata yang lain, kita sanggup sebenarnya. Bila kita kata alhamdulillah, hakikatnya kita menyatakan aku sanggup mengikut apa saja titah perintah Allah. Jadi dalam konteks, dalam hal semasa kita nak ikut titah perintah Allah ni, banyak cubaan. Nabi inilah sebenarnya orang nak memartabatkan pujian kepada Allah dalam kehidupannya.
Nabi inilah orang yang paling banyak diuji oleh Allah SWT. Jadi dalam perkara itu kita kena minta pertolongan kepada Allah. Jadi kaitan di antara puji dengan minta pertolongan kepada Allah ni satu kaitan yang sangat rapat sebenarnya. Itu mengikut huraian ulama lah disebut gitu ya. So yang kedua, bila kita puji Allah, apakah lengkap pujian kita? Tak juga. Kita puji Allah, lepas tu Allah nak sekadar tu sajakah? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sajakah maksud Allah nak pujiannya? Tak. Dia nak kita bukti ke awak puji saya tu apa buktinya? Semaya macam mana? Puasa macam mana? Zakat macam mana? Tu. Jadi bila kita puji Allah, apakah amalan kita ni selaras dengan pujian kita tu? Selaras ke tidak? Dalam semasa itulah kemungkinan berlaku kepincangan dalam hidup kita. Semaya tak sempurna, puasa tak sempurna, zakat tak sempurna. Maka dikala kita puji Tuhan, kita juga minta pertolongan kita, biar Allah beri taufik pada kita. Taufik di mana setiap kita buat tu biar selarah dengan irada Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, redha Allah. Itu makna taufik. Taufik yang kita minta ni maknanya kita nak supaya perbuatan kita ni sama ada sedar ataupun tidak sedar, supaya dia jangan bercanggah dengan syariat Allah, jangan bercanggah dengan kehendak Allah. Itu makna taufik. Jadi bila kita hamdalah, bila kita puji Allah, kita nak juga taufik. Jadi isti'anah itu, minta pertolongan itu, minta supaya Allah beri taufik, supaya segala gerak geri kita ni mestilah selarah dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Misalnya dalam suatu hadis Nabi ada bersabda, Nabi kata, la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Tidak dapat ku hitung atau hinggakan pujian terhadapmu seperti mana engkau sendiri memuji dirimu. Jadi Nabi sebut itu. Nabi kata, aku puji engkau wahai Allah, tidaklah seperti engkau puji diri engkau sendiri. Makna kalau kita nak support dalam konteks ni lah. Jadi mana dalam kini, mana kita perlu pertolongan daripada Allah lah, supaya bila puji Tuhan itu biar jadi hakiki. Biar jadi hakiki. Supaya gini lah sebagai contoh. Ini saya nak sebut supaya mudah faham. Kita nak panjang sikit ni supaya mudah faham. Biar kita jejak molek. Supaya sahabat Nabi jejak tu. Sahabat Nabi jejak sungguh. Mengucap saja tu sanggup syahid lalu. Apa? Jejak lah tu. Jejak ni maksudnya dia faham molek makna yang tersirat di sebalik yang dilafazkan itu, yang tersirat di sebalik lafaz la ilaha illallah tu dia faham. Mendalam fahaman. Sehingga walaupun tidak alim pun, tapi dia faham tu. Sanggup mati juga kerana agama. Tapi kalau orang alim pun tapi dia tidak meresap masuk sampai ke sanubari dia, orang Kelantan kata tidak jejak molek lah. Alim pun dia takut nak berjuang agama. Kalau tak jejak hadirat, nak guna bahasa surat lagu mana dia tepat tu. Kalau bahasa Kelantan sebut jejak dia rapat pah tu lain lalu. Orang Kelantan dia akan faham jejak molek. Tak alim lah mana. Tapi kita kata nyacai dalam beragama. Sanggup mati kerana agama. Itu sahabat Nabi. Sehingga ada tu baru beberapa hari masuk Islam, terus mati syahid selalu. Sanggup perih selalu, sanggup korbankan nyawa selalu untuk agama. Jadi perkara ini kenapa lah? Seperti inilah. Misalnya kita puji orang, kita kata bagus awak, sanggup awak kerana agama ni, derma ni. Gitu yang kita puji. Kita duk kekal juga dengan kedekut tu. Kita puji dia bagus awak, sanggup derma sampai beribu-ribu nah untuk tujuan fi sabilillah, sanggup tabarruk, sanggup sedekah banyak, sanggup bantu orang ni, bukan duit saja, sokongan moral, tenaga lagi bagus awak. Kita puji orang itu. Apakah pujian kita tu bermakna? Sedangkan kita tak ada perubahan, tidak nak ikut orang yang kita puji tu. Tidaklah kita bila kita puji orang bersedekah, kita pun jadi semangat nak sedekah. Tak ada. Itu pujian yang tidak bermakna. Tidak bermakna pujian itu. Jadi bila kita puji Allah, alhamdulillah, mesti kita gerakkan seluruh anggota kita supaya hidup kita ni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah proses tu bukan senang tu, hadirat payah tu. Sebab itulah kita perlu isti'anah billah. Kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya puji yang kita sebut tu puji yang bermakna, puji yang mengandungi 1000 perjuangan di sebalik
alhamdulillah kita. Itu makna selain puji, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dalam, kita kata dalam konteks penulis ni, oleh kerana dia sekarang ni menulis kitab, jadi pensyarah, jadi pensyarah hadis ketika syarah muqaddimah ni, dia kata untuk supaya sesuai dengan penulis kitab ni, Syekh At-Tibrizi ni, jadi dianya bila dia menulis kitab, banyak rintangan itu, rintangan keluarga, rintangan masa, lepas tu dia terpaksa berkorban, banyak habis pengorbanan. Dia nak tulis kitab ni bukan senang, payah. Hak paling bimbangnya takut tersalah. Sebab kitab-kitab ni yang kita tinggal sebagai pesaka untuk masyarakat Islam. Cuba fikir kalau penulis tu silap fakta, khususnya dalam bab ibadat, orang jadi salah faham agama, dia menulis dengan sebab penulis dia yang berlaku penyelewengan, silap faham, bagaimana akan jadi pemahaman manusia terhadap agama? Tidakkah penulis itu akan menanggung dosa? Penulis ni benar lebih bersifat tanggungjawab. Sebab tu setengah-setengah ulama bila tulis kitab, awak ngajar dulu setengah tu 20 tahun awak ngajar kitab dia, baru dia puas hati, baru dia dibenarkan cetak. Apa takut tersalah? Tak padan ni nak semok 2-3 kali, awak ngajar dulu, dengar dulu orang kritik setara mana kitab dia ni. Apa tu? Nilai tanggungjawab. Ittaqullah haqqa tuqatih lah tu kita kata. Takut sungguh Tuhan tu. Mana tak ada dalam kepala dia menulis ni kerana nak jadi kaya, nak keuntungan dunia. Itu tidak ada dalam kepala ulama kita dulu. Sebab tu kitab dia kekal sepanjang zaman. Orang jadi rujuk ke sama, walaupun lahir kitab-kitab baru pun orang tak tinggal kitab dia. Ini ulama-ulama kita. Ni sebenarnya ni hadis Nabi ni, dia sebut ni mukadimah ni hadis Nabi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Seterusnya penulis ini melafazkan dan kita berlindung kepada Allah. Ini saya nak sebut pembetulan, sebab dalam setengah-setengah tu dia kata wa na'udzubillah, a'udzubillahi, a'udzubi, a'adzabi dalam bahasa Arab. Aku berlindung mutaaddi dengan haraf ja ba. Memang ba tu dengan, dalam bahasa Arab ba ni dengan pun boleh dia beberapa terjemah. Tetapi bila kita nak terjemuh dalam bahasa Melayu kita, sebab hari ini pihak Dewan Bahasa telah betul dah ni. Dia kata terjemah a'udzubillahi minasyaitan, aku berlindung dengan Allah tu, dari segi bahasa Melayu tak kena. Sebab kalau kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Allah, maka kita dengan Allah ni berada di taraf yang sama, sama-sama takut berlaku. Jadi kita pakat dengan dia berlindung. Hak betulnya tu Nini Sabiah Karim ni. A'udzubi, kalau dalam bahasa Melayu kita, aku berlindung kepada Allah. Itu baru tu. Dari segi bahasa Melayu kita, baru dia memberi erti Allah tu tepat kita berlindung. Dan kita ni orang yang bergantung kepada Allah, dia baru dia memberi erti begitu. Jadi bila kita kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang lahir dari diri-diri kita dan kejahatan yang lahir daripada kesan perbuatan-perbuatan kita. Kita berlindung. Sebab apa hadirat? Kadang-kadang kita tidak jangka lahir keburukan. Ada keburukan yang lahir daripada kita yang tidak disengajakan, yang tidak dirancang. Kita tidak maksud, tapi semua kata tak boleh awak buat gitu. Kita pun sepatut Allah, apa aku buat gini. Kita tak maksud pun. Hak tu juga kita berlindung. Apakah daripada kejahatan yang sengaja, kejahatan yang tidak sengaja pun kita berlindung kepada Allah. Ini tanda tawadhu, tanda betapa kita ni menyedari keberadaan diri kita. Lemahnya aku ni sebenarnya. Lemahnya kita. Nak buat baik jadi jahat. Itulah nak ayat ni, manusia ni lemah ni. Jadi kita minta berlindung. Nak tulis kitab ni dengan maksud baik, tapi kadang-kadang ada tersalah dan sebagainya. Sebab tu ulama kita dulu bila tulis ke akhir sekali, dia sebut kita ni orang sangat perlu pada Allah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati pembaca ulama lain supaya boleh kesalahan yang ada dalam kitab dia. Dia minta gitu. Kalau ada silap tolong perbetulkan walaupun selepas dia mati pun. Itu tawaduk ulama itu. Tu. Sebab boleh jadi tersalah tu. Pak manusia ke? Kita ni bukan sepoi imej. Masa. Nah, kita ni memang terdedah pada kesalahan.
Jadi kita kena sentiasa minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian yang kita atur dengan ikhlas kepada Allah demi mencapai kebahagiaan jiwa, mungkin kerana kejahatan diri dan perbuatan-perbuatan kita yang buruk terpalit pula dengan unsur-unsur riak dan sebagainya, kelekaan atau perkara-perkara yang tidak baik, maka pengarang berlindung kepada Allah daripada hal-hal seperti itu. Dia ulama ni hadirat, dia ulama ni dia banyak pantai lara dia banyak penyakit. Imam Ghazali sebut khusus dalam kitab Ihya penyakit ulama. Ingat ulama ni tak ada penyakit ke? Ulama ni sebenarnya berat lagi penyakit ni sebenarnya. Boleh jadi dia berasa dia alim, dia boleh jadi dia berasa orang lain tidak sealim dia, boleh jadi bila dia berasa dia orang alim, dia berasa orang lain jahil, pendapat orang lain semuanya salah. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata manis tak bada faqad halaka, kata Sayyidina Ali. Sesiapa yang menganggap fikir dia lah lebih pada orang lain, sebenarnya dia sudah rosak dalam agama tu. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali. Sesiapa rasa fikir dia ni seorang betul, dia rasa begitu. Orang lain ni tak betul, dia mari berasa lagu tu. Kalau dia berasa sedap pula, berasa halik pula dengan lintasan yang berlaku tu, faqad halaka, sebenarnya dia telah musnah dah tu. Rosak dah tu dia. Ini peringatan yang begitu tegas daripada Sayyidina Ali. Jangan kita berasa kita ni betul semua. Jangan. Rosak lagu tu Jadi kita ni kena berasa apa yang kita buat ni sentiasa takut tak betul. Sebab tu kena sentiasa zikir pada Allah. Alhamdulillah. Minta istighfar, minta berlindung, tu semua tu zikrullah lah kata tu. Semua tu zikrullah. Seterusnya dalam mukaddimah ini dia sebut banyaklah perkara lain lagi seperti mana yang saya telah sebut tadi, yang kita telah terjemah tu. Misalnya selepas minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri sendiri dan kejahatan amalan, maka ini hadis ni sebenarnya, man yahdihillah fala mudilla sampai akhir. Jadi rangkaian itu semua saya kena ulas sekali lagi, kita tidak nakak pula apa yang kita nak sebut ni. Jadi selepas daripada itu, penulis ini berdoa, ya Allah, dalam bentuk suatu munajat, yakni sesiapa yang Allah beri hidayah pada dia, tidak akan ada sesiapa yang boleh sesatkan dia. Demikian juga sesiapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada sesiapa boleh memberikan hidayah kepada dia. Dan dia kata, saya bersaksi, ni kata penulis, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dengan satu penyaksian yang mana ianya menjadi penyebab kepada kejayaan dan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penjamin untuk kita naik darjat tinggi dalam agama. Wa asyhadu, dan saya juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang Allah utuskan secara khusus di ketika jalan-jalan keimanan sudah hilang kesannya, sudah tidak nampak. Ini konteks zaman jahiliah, ketika Nabi dibangkitkan jadi Nabi, ketika Nabi umur 40 tu lah. Masa tu tak ada boleh kata keimanan, kita kata syariat, kita kata agama Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tu bagaikan sudah tak ada dah. Sehingga kesan-kesan dia pun tak ada dah. Masyarakat semua sembah berhala, celak-celak mata tu sembah berhala. Inilah Tuhan kita. Hampir 400 berhala di Mekah yang berada di sekitar Masjidil Haram, dan campur dengan berhala-berhala yang bersaiz kecil yang berada dalam Kaabah tu sendiri. Waktu jadi banyak lagi lah, banyak lagi hati-hatilah. Seolah-olah tak ada. Padahal kalau kita tengok sejarah, itu berkait dengan Nabi Ibrahim tu, Mekah tu. Dengan Zamzam ni, kalau kita tahu sejarah ke Mekah tu, wujudnya Mekah tu bukan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu. Maknanya kawasan tu kawasan tauhid asalnya. Tapi kenapa selepas tu jadi pusat penyembahan berhala? Sehingga bila Nabi mari, kalau ikut Syekh Nadwi, bila Nabi mari nak ayatnya tak ada langsung maklumat agama terputus tubuh. Sehingga manusia tak boleh nak gambar, kata Syekh Nadwi, bahawa Nabi ni kena manusia.
Sebab ada orang Arab jahil kata, Nabi ni manusia seperti kita, beli nasi kedai seperti kita. Maknanya maklumat tentang agama tu kosong. Nak ayatnya jahil tu okey kalau kata. Satu lah nak ayatnya tak ada, sebab tu dia sebut sini. Ketika jalan-jalan keimanan sudah terhapus keseksannya dan cahaya dia sudah padam, dan unsur-unsur tauhid, unsur-unsur iman itu tersangat lemah. Apa sebut lemah tu? Sebab ada lagi manusia yang mencari kebenaran. Ni kita kena akui. Sebab sahabat-sahabat Nabi ramai yang tidak sembah berhala. Nabi sendiri tak sembah berhala, Sayyidina Abu Bakar tak pernah sembah berhala, Aisyah tak pernah. Ramai lagi kalau tengok. Walaupun jumlahnya sedikitlah berbanding dengan masyarakat yang ada, tetapi masih ada. Kalau ada betul, bagaikan lilin yang kecil sangat api dia, malah hampir-hampir terpadam. Tapi ada lagi yang cuba nak cari agama sebenar, tak menasabah, fitrah masih lagi bersih. Supaya Sayyidina Abu Bakar, tak mungkin kita sembah berhala, tak nasabah. Tetapi nak rujuk mana agama yang asal? Tak ada tempat rujuk. Dan Nabi pun dalam sejarah dia pergi ke Gua Hira tu kenapa? Kalau nak cari, sebab fitrah dia tak boleh terima sembah berhala. Berhala ni batu kejal, kadang-kadang daripada kayu, kita tebuk tidak siap lalu tu, kadang-kadang banyak kali jemaah juga nak siap tu. Tebuk tu, tiba-tiba letak molek, letak pakaian, letak dengan dihias dengan perhiasan, kemudian pergi pakat sembah dan minta hajat, nazar dan sebagainya. Fitrah dia tak diterima. Tapi nak rujuk siapa? Mana ada ulama, mana ada orang alim. Akhir sekali benda tu semakin malak. Di tengah-tengah itulah Nabi diutuskan. Jadi kenyataan-kenyataan ini, Jadi kenyataan-kenyataan ini yang disebut oleh penulis ini, fenomena ketika Nabi dibangkit jadi Nabi, ini dia memberi dua maksud yang kita kena faham. Hadirat kalau kita pergi berdakwah lah, ada misalnya kita kata pihak badan dakwah majlis lah, kita pergi dakwah orang asli misalnya, kalau tak ada agama, tidak seteruk ni. Sebab kadang-kadang orang asli ni dia memang dia tak ada agama begitu, dia hidup ni untuk makan sekal. Lagi bawa makanan, bawa keperluan asal hidup, raya agama sikit dia boleh terima lagi. Tidak seteruk ni, sebab ni dia sudah ada alternatif lain. Ni agama kita. Sebab tu bila dia lawan Nabi, dia kata, kamu nak tukar ajaran nenek moyang kami ke? Bagi dia hak tu ajaran nenek moyang. Dia lupa ajaran nenek moyang dia sebenarnya Nabi Ibrahim tu. Dia hilang, terputus dah maklumat tu. Terputus tu. Akhir sekali dia pegang sesuatu yang salah, dia anggap itulah hidup dia yang sebenar, itulah kebenaran. Sebab tu dia sanggup mati. Orang kafir ni pun sanggup mati mempertahankan akidah dia tu. Sebab dia yakin tu benar. Sebab tu orang ajaran salah yang sudah jadi akidah, waktu dia sanggup mati tu. Sebab kita orang Islam sanggup mati, dia pun begitu juga. Sebab tu sesuatu ni, kalau benda yang berkait dengan akidah, jangan dia bertunas, jangan dia jadi pegangan. Nampak naik sikit, ada sikit, kena catah lah. Lepas tu kena racun pula lepas catah tu. Takut lama kita pergi kedah tu berhuluk esok. Jalih tak boleh. Ada buah lalu. Sebab tu umat Islam dia kena tahu sejarah manusia sesat. Umat Islam wajib tahu sejarah manusia sesat. Mesti tahu. Lah ni kita tengok ni, saya ingat masa benda ni ada sebut kitab. Lah ni Mahatma Gandhi tu disembah oleh masyarakat Hindu di India. Padahal Mahatma Gandhi dia tahu bukan Tuhan, manusia seperti dia. Cuma nilai Mahatma Gandhi pada bangsa India itu dianggap sebagai bapa kemerdekaannya. Selepas dia mati tu, asalnya letak gambar mengikut sejarahnya, letak gambar inilah bapa kemerdekaan kita. Mati generasi tu, mari generasi cucu, semua pun dalam sejarah ni sudah terbukti seseorang tokoh bangsa itu semakin jauh daripada, bila semakin lama dia semakin dianggap hebat dia. Lama-kelamaan dianggap hebat, semakin lama semakin jauh satu-satu seorang-seorang tokoh tu dengan anak bangsa dia, maka dia dianggap semakin hebat. Bahkan banyak timbul benda-benda khurafat. Padahal masyarakat awal di zaman Mahatma Gandhi anggap dia ni sebagai bapa kemerdekaan dia, masih lagi orang lagi. Tapi selepas beberapa generasi, tak cukup ni sekadar gambar ni, dia ni sangat berjasa pada bangsa kita. Akhir sekali letak gambar timbul tu, gambar timbul tidak cukup seorang lagi. Timbul boleh lihat dari beberapa dimensi. Sekarang ni akhir sekali sampai peringkat bentuk buat patung Mahatma Gandhi ni seperti Mahatma Gandhi, cukup seorang. Boleh dilihat daripada
4 dimensi, daripada seluruh sudut tengok. Sehingga sekarang ni diletak di sakuk bunga dah, disembah mata-marani. Dia anggap sebagai dewa setengah-setengah tu. Disebut dalam kitab. Kenapa tu? Kerana jasa. Dalam Quran apa sebut? Suat tu kena. Berhala-berhala besar, 4 berhala besar di Mekah tu semua tu orang soleh lah ke asal tu. Mengenai ke jasa dia. Kita kena. Jadi masalah gambar, masalah gapa ni ada salah satu punca maksud jadi sesat. Sebab tu itu bukan budaya Islam. Sakut gambar dinding apa semua ulama kata hak tu bukan budaya. Tu mari budaya Rom dengan Parsi. Tu sebenarnya. Lepas tu kita nak gantung juga. Kita kena faham tu. Patut ikut nak gantung. Tapi kena faham lah dulu. Setelah kita faham kalau gantung pun dia rasa kenali kan lah. Tak apa dah. Tak apa dah tu paling tidak lah. Sebab kalau kita suruh buat tu gambar tu marah. Merah putih mata. Lebih pada kena remeh ke pialu. Marah. Kita kena tahu sejarah manusia sesat. Salah satu sejarah manusia sesat, ghulu fis salihin. Itu memang sebut dalam mana-mana kitab. Melampau puji orang baik. Sama ada orang baik tu orang alim, sama ada orang baik tu dianggap wali, sama ada orang baik tu pejuang bangsa, sama ada orang baik tu pejuang kemudian tak kira asalkan orang baik. Jangan ghulu, jangan lebih-lebih. Kalau lebih itu punca anak tangga pertama, poin pertama untuk manusia jadi sesat, meningkat jadi sesat. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Kena beringat hati-hati lah. Hatta Nabi sendiri pun kalau terlajak boleh jadi sesat. Lama orang sesat kerana sayang Nabi. Lama hati-hati lah. Saya melampaui batas. Saya tidak mengikut kaedah yang diajar oleh Nabi itu sendiri. Maka dia boleh jadi sesat. Siapa peringkat dia tak sedar perbuatan dia tu sudah meletakkan Nabi ni luar daripada batas abduhu, hamba Allah. Sebab tu dia kata Muhammad abduhu wa rasuluh. Sebab tu Allah ajar subhanalladzi asra bi abdihi. Hamba Muhammad ni walaupun boleh naik ke Sidratul Muntaha, dia tak jadi malaikat. Dia tak jadi malaikat, dia tetap hamba. Sifat basyariah tetap ada. Jangan lebih-lebih. Jangan itu memang hati saya tanya orang tua dulu. Orang tua kampus saya dulu. Ingat dulu kita bila sambut maulid dia letak kursi depan, ingat tak? Saya pun tak ingat, pun tak ada tengok. Tetapi orang-orang tua cerita di pondok tu kenali. Pondok tu kenali pun berlaku. Sallallahu ala tu tak, dia letak kursi depan. Kursi tu bukan kursi orang makan, kursi comel lah. Sebab kursi pengantin gitu. Bapa letak gitu, bapa letak. Sebab dia menganggap bila selawat ni Nabi mari dalam majlis selawat tu. Dia asal orang duduk selawat tu pun siapa dia bangun selawat tu sebab dia menganggap gitu asalnya. Kadang-kadang kita buat sini selawat bangun ke apa tu kita tidak berasa gitu pun. Memang kita tak berasa, saya tidak kata berasa. Bukan kita tak tahu sejarah bapa bangun. Bapa bangun buat gitu tu apa? Letak minyak wangi bapa dah Nabi mari nak sumbang wangi lah. Lepas tu Nabi mari tak nak suruh dia duduk cokoh muka Nabi kan. Kita letak kursi dia duduk. Itu satu akidah pokok sesat. Misalnya pokok berelui. Memang perkara ini. Pokok berelui memang bila selawat Nabi mari dalam majlis selawat kita. Sebab tu dia selawat sebagai acara tahunnya. Besar-besar dia buat. Bukan kecil-kecil. Cuti sekolah. Cuti kerja kerana nak selawat apa? Kerana akidah. Kita ni kadang-kadang kita buat tu kita tak khabar-khabar apa tu. Kita pun tidak tahu. Sebab tu saya sebut kita kena tahu sejarah. Bapa gini kena tahu. Maknanya kalau kita tahu kalau gitu maknanya kita perbuatan kita bersusul galuh kepada benda ni. Biar kita tahu. Kalau kita tak tahu hati-hati dia jadi masalah. Dia jadi masalah. Kadang-kadang musuh duk tertawa ke kita, bodoh bapak ahli sunnah. Dia tak tahu hak tu aku suruh buat. Aku sebenarnya tu mula-mula buat tu. Dia tak suka kita. Dia ada konsep dia dalam agama dia. 10 Ashura hari ke-10 Muharram. Setengah bagi ajaran salah kita kata. Hari tu hari hebat. Hari terbunuh Sayyidina Husain itu. Jadi Nabi suruh kita puasa. Kita tidak puasa tu. Jamu. Jadi tak apa kena tu hati-hati lah. Kita puasa lah itu. Kita puasa lah. Jadi kita kena ingat benda-benda gitu kita wajib kita kena tahu. Kalau tidak hati-hati lah dia jadi masalah kita. Jadi masalah lagu mana? Bila ada orang lain cerita tentang gini, dia jadi masalah. Jadi bala. Sebab kita tidak tahu. Sepatut kita kena tahu. Hak ni pun kita kena ingat.
ungkapan-ungkapan yang disebut ni ketika Nabi mari, cuba fikir hadirat. Bila Nabi sebut la ilaha illallah itu, bila sebut Nabi kata tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan, itu kalimah tauhid. Dalam keadaan syirik menguasai masyarakat pada waktu itu, hak mula-mula marahnya keluarga Nabi dan pembesar-pembesar. Dia kata ini ajaran baru. Bagi dia itu ajaran baru. Makna dia sudah terputus dengan agama Hanifiyah, hak Nabi Ibrahim asal. Sudah terputus. Gitu. Jadi biar kita nampaklah perjuangan Nabi tu, kalau kita pergi dengan orang asli pun tidak seteruk ni. Jadi saya nak sebut sekali lagi seperti dalam nota ni. Jadi ungkapan-ungkapan ini sebenarnya memberi dua maksud. Yang pertama, Allah mengutuskan Rasulullah SAW ketika baginda sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Jadi Nabi dibangkitkan ketika umur 40 tahun tu, di tengah-tengah masyarakat syirik, penyembah berhala seluruhnya di masyarakat Mekah itu. Ulama kata pada saat itu manusia sangat-sangat memerlukan kepada seorang Nabi yang betul-betul membawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita panggil Rasul, Nabi dan Rasul. Baik, dah kalau perlu buat apa lawan? Dah kata perlu pada Nabi, kenapa lawan? Siapa tu kat perang lawan? Sini dua perkara kita kena faham hadirat. Pertama sekali, seperti yang saya sebut tadi, bahawa ada di kalangan masyarakat Arab jahiliah Mekah ni yang memang dia taksir, hati kecil dia taksir pada semua berhala. Sebab tu bila Nabi royak saja tentang tauhid, terima selalu separuh wakar. Dan beberapa orang sahabat lain yang lain, Sayyidina Uthman sendiri, Sayyidina Ali sendiri, Khadijah sendiri. Ni pokok jiwa hak fitrah tak rosak lagi. Ni jumlah yang terlalu minoriti, terlalu kecil jumlah dia. Maknanya perlu sangat perlu. Sebab tu dia tak boleh nak gambar kalau kita baca sejarah betapa sukanya bila Nabi bawa tauhid ni. Yang kedua, golongan yang tolak akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi ni, hakikat dia sebenarnya dia mencari kebenaran hakikatnya. Cuma tidak ada orang tunjukkan kebenaran kepada dia. Tetapi takdir Allah SWT, dia sudah terima ajaran syirik sembah berhala sebagai akidah yang diwarisi daripada nenek moyang turun temurun, maka dia anggap itu benar. Tetapi fitrah dia ni nak pada Tuhan tu, nak pada Tuhan, nak pada sesuatu benda yang kita nak agung-agungkan, yang kita nak tunduk kepada dia, yang kita nak serahkan hidup kita kepada dia, yang kita nak bernazar kepada dia, yang kita nak mohon pertolongan kepada dia. Ini keperluan ni dia panggil keperluan fitrah manusia. Manusia tak alih, dia tak ada. Seperti kita kata orang kafir, bila dia nak doa, bila dia doa cakap, mana dia nak, fitrah dia nak, dia ada satu benda dia boleh persembahkan doa dia, nak mengadu kesusahan dia nak. Jadi orang kafir Quraisy ni, apa-apa masalah dia, susah, sakit dan sebagainya, apa saja masalah, dia pergi duduk depan berhala. Tu saja yang dia dapat maklumatnya. Hak tu hak orang panggil cara dia nak tunduk, tawaduk, khusyuk tu pada berhala. Jadi hakikatnya benda tu salah. Hak dia nak sebenarnya Allah, tapi tak ada yang bimbing dia. Tapi bila Nabi nak bimbing dia, oleh kerana hak tu sudah jadi akidah dia, maka berlaku proses pertembungan akidah, perlawanan dia semua sampai mereka perang. Akhirnya selama mana yang mati dalam keadaan kufur dan ramai yang terima ajaran Nabi. Tapi terpaksa melalui proses tu lah. Sebab kita orang sakit lah, bila Tok Muhammad mari, kadang-kadang tendal nunginya Tok Muhammad, dia tendal Tok Muhammad padahal dia sakit. Tak kira kita kata orang sakit tak sia-sia. Orang sakit ni tidak mahu sembuh, dia tak berasa dia sakit. Bukan penyakit fizikal ni, orang masuk hatu, dia rasuk dia hatu semua, kena penyakit hak buat tiap manusia lah. Tapi sebenarnya dia perlu. Jadi kita sebagai orang cerdik, walaupun dia tendal Tok Muhammad pun, kita tetap rawat dia, kita tetap usaha supaya dia sembuh. Sebab dia sebenarnya manusia ni, dia kena sihat. Sihat rohani, sihat fizikal dan sihat rohani. Walaupun dia serang Nabi, perang dengan Nabi sanggup perang. Sebab Nabi kata, kamu ni sakit akidah, tanggungjawab aku rawat kamu. Hakikatnya dia nak, tapi dia tak faham. Manusia ni hadirat, kita kena sabarlah. Moga dia tak faham. Kalau dia faham, tak akan dia terima aja salah teruk ketemu tu. Tak akan dia nak terima, kena sabar. Supaya Nabi siapa patah gigi, darah banyak Nabi rebah dalam peperangan, hampir-hampir tak mati Nabi. Tapi Nabi sedar ni orang sakit.
Aku ni sebagai orang bawa obor hidayah, mesti nak hati kau orang faham tu kadang siapa pikir perang. Gitu maksud dia tu. Nak ayatnya Nabi kita berada supaya kita faham. Faham bahawa Nabi hadis yang kita nak baca ni hadis-hadirat, hadis ni lah yang menjadi sukatan pelajaran Nabi ubah masyarakat Arab daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar sangat pengajaran daripada muqaddimah ni. Jadi insya-Allah kita sambung bahagian seterusnya tu pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.